Lebih 300,000 peneroka Felda, peserta Felkra dan pekebun kecil Risda terima bantuan khas Aidilfitri. Individu masih berdegil bahawa golongan berisiko dijangkiti COVID-19 ke tempat tumpuan awam berdepan tindakan undang-undang. Assalamualaikum, saya Atika Muhammad Naim. Dan saya Ivan Toh. Peneroka Felda, peserta Felkra dalam kategori B40 dan pekebun kecil Risda akan menerima bantuan khas Aidilfitri bermula Isnin ini. Bantuan bernilai RM300 seorang itu melibatkan pertukaran RM148 juta. Ya, Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan memaklumkan bantuan tersebut memberi manfaat kepada lebih 100,000 peneroka Felda, peserta Felkra kategori B40 serta lebih 200,000 pekebun kecil Risda. Kerajaan berharap bantuan khas itu dapat meringankan beban warga gengsi terbabit terutama dalam persiapan menyambut Aidilfitri. Ia ekoran kemerosotan harga komoditi di pasaran global seperti kelapa sawit dan getah disebabkan penularan wabak COVID-19. Ya, selepas lebih 2 bulan tiada solat Jumaat dan solat berjemaah akibat penularan wabak COVID-19, umat Islam hari ini dapat kembali menunaikan kewajipan di masjid dan surau. Dan buat masa ini, hanya mereka yang terpilih dibenarkan mengimarahkan masjid dan surau di kawasan masing-masing. Ya, wartawan Firdaus Mokhtar melakukan tinjauan di Masjid Negara. Hanya 30 jemaah dalam kalangan kaki tangan Masjid Negara dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi terpilih dibenarkan menunaikan solat Jumaat hari ini. Mereka mematuhi penjarakan sosial serta menjalani saringan kesihatan dan mendaftarkan butiran diri sebelum memasuki ruang solat. Bagi memastikan prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan dipatuhi, pihak Masjid Negara hanya membenarkan 2 saf dibuka untuk solat Jumaat. Selain itu, setiap jemaah dijarakkan 1 meter antara satu sama lain serta memakai pelitup muka. Manakala khutbah Jumaat disampaikan tidak melebihi 15 minit. Walau bagaimanapun, ya, untuk peringkat awal ini pihak pengurusan Masjid Negara menghadkan kepada dalam kalangan kaki tangan sahaja, kerana kita dalam kaki tangan Masjid Negara pun sudah melebihi daripada 30 orang, dan juga jemaah-jemaah terpilih daripada jabatan-jabatan ataupun agensi yang berjiran dengan Masjid Negara. Walau bagaimanapun, kita akan memberikan kelonggaran ini kepada orang ramai di luar sana. Itulah, bila ada SOP tak boleh dapat menjalankan solat ba'diyah semua tu, rasa lain sikit lah. Sebab sebenarnya kita akan menjalankan solat ba'diyah tu semua, tapi hari ni kita berjalan terlalu pantas, rasa terlalu cepat. Kita rasa kerinduan kita untuk berjemaah tu terubahlah. Lagi-lagi solat Jumaat ni pun kita biasa bersolat setiap minggu. Jadi setelah sekian lama, kita rasa bersyukurlah. Sementara itu, orang ramai ditemui di luar perkarangan masjid yang tidak dapat menunaikan solat Jumaat hari ini reda dengan apa yang ditetapkan kerajaan bagi mengekang pandemik. Bagi saya, benda ni dia tak ada masalah. Kalau boleh dibenarkan, kita kena ikut arahan kerajaan. Kalau dibenarkan, kita masuk. Kalau tak benarkan, kita guna cara lain. Kita boleh guna solat Zuhur. Sebab saya ini untuk kebaikan semua pihak. Kita kena ikut arahan kerajaan dan untuk kebaikan semua pihak dan keluarga kita masing-masing. Itulah, rasa kesal juga ni, dah macam-macam masjid kita pergi tengok ni. Kan, ni bila macam ni kita berserahlah kepada Allah, kan. Menerima kita sama ada memang PKP, memang kita kena ikutlah, kan. Harap-harap dapatlah buka masa Semaulad Raya nanti, dia dapat buka lah sepenuhnya, insya-Allah. Alhamdulillah, lebih 2 bulan tidak ada solat Jumaat dan solat Jumaah akibat penularan wabak COVID di seluruh negara. Akhirnya, hari ini umat Islam bersyukur dapat menunaikan solat Jumaat serta solat berjemaah khususnya di zon hijau di wilayah persekutuan. Dan perlu diingatkan, setiap jemaah yang hadir haruslah mengambil wuduk di rumah serta membawa sejadah untuk melakukan solat di masjid dan surau yang terpilih. Firdaus Mokhtar, RTM.
Sementara itu, tinjauan RTM di Masjid Negeri Seremban mendapati hanya 11 jemaah hadir selepas Kerajaan Negeri Sembilan membenarkan solat Jumaat dilaksana dengan jumlah maksimum 12 orang di setiap masjid di seluruh daerah. Para jemaah mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan antaranya penjarakan sosial, pemeriksaan suhu badan, mengisi borang yang memerlukan perincian nama, masa kedatangan serta nombor telefon. Cuma solat Jumaat kita pada hari ini berpandukan kepada fatwa yang dikeluarkan, iaitu mengikut pandangan qaul qadim daripada mazhab Syafi'i yang mengatakan 4 orang sudah memadai untuk mendirikan Jumaat, dan kita juga turut mengambil kira pandangan daripada mazhab Maliki yang mengatakan 12 orang. Jadi pada hari ini solat Jumaat kita lebih kurang 11 orang. Ya. Jadi mana tidak sampai 12 dan tidak kurang daripada 4. Alhamdulillah, kita bersyukurlah sangat-sangat pada hari ini. Setelah lama kita tidak menjalankan fardu ain ni, maka pada hari ini kita dapat. Wirid, doa dan khutbah diringkaskan bagi memendekkan masa ketika berada secara berkumpulan. Di Perak, Imam Besar Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh menzahirkan rasa teruja dan sayu apabila dapat mengimamkan solat Jumaat hari ini setelah hampir 2 bulan ia tidak dilaksanakan. Sedih, memang sedih sangat. Itu sebab saya bila dah diisytiar semalam, walaupun saya ada program hari ini, program kuliah saya batalkan semua untuk hadir solat Jumaat bersama-sama untuk mengimamkan. Biarlah saya orang pertama yang jadi imam Jumaat kali inilah. Walaupun hari ini bukan tugasan saya. Dia ada hari, saya minggu pertama, jadi hari ini sepatutnya orang lain. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak hanya membenarkan 12 orang termasuk imam, khatib dan ahli jawatan kuasa Karyah Masjid. Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memperkenan solat Jumaat dilaksanakan di 3 buah masjid di daerah Kuantan hari ini. Baginda turut berkenan hanya 1 masjid di setiap daerah dibenar mengadakan solat Jumaat sepanjang PKPB bermula Jumaat depan. Titah baginda, pegawai agama daerah dan karyah masjid terlibat harus memastikan SOP yang ditetapkan dipatuhi. Tinjauan di Masjid Al-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail TTDI juga mendapati langkah pencegahan seperti yang ditetapkan Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Jawi dilaksanakan. Dan pihak masjid telah pun membuat sedikit persiapan lah, walaupun arahan tu baru lagi kami terima. Dan untuk permulaan ni kita telah menyediakan kaunter pendaftaran di pintu masuk masjid dan limited untuk 30 orang sahaja, termasuk kaki tangan, pegawai dan juga AJK, ahli jawatan kuasa. Dan seperti diarahkan oleh pihak Jawi, kita juga telah membuatkan proses sanitasi, pembersihan untuk keseluruh kawasan masjid. Jemaah berusia lebih 70 tahun dan bawah 15 tahun tidak dibenarkan sama sekali menyertai solat berjemaah di masjid. Bagi penganut bukan Islam pula, keputusan mengenai kebenaran pelaksanaan aktiviti di rumah ibadat masing-masing akan diketahui selewat-lewatnya Selasa ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Kementerian Perpaduan Negara akan berbincang dengan wakil 5 agama iaitu Kristian, Buddha, Hindu, Sikh dan Taoism. Oleh kerana sudah ada kelonggaran sedikit untuk masjid, jadi mereka juga memohon supaya mereka juga diberi kelonggaran dan mengikut SOP yang ditetapkan. Menteri Perpaduan diarahkan oleh Kabinet untuk melihat perkara ini dan berbincang dengan kepimpinan 5 agama yang terbesar yang besar di Malaysia ini. 5 agama yang terbesar of course lah Islam, tapi yang lain agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu, Sikh dan juga Taoism. Jadi
Menteri Perpaduan akan berbincang dengan wakil-wakil mereka dan saya difahamkan Menteri Perpaduan sama ada membentangkan cadangan mereka pada hari Sabtu, hari besok di dalam mesyuarat khas Menteri-Menteri ataupun selawat-lawatnya hari Selasa depan. Dan selepas itu kita akan membuat keputusan. Ya, sebelum kita ke laporan seterusnya, kita ikuti dahulu harga minyak bermula tengah malam ini sehingga 22 Mei. Kita saksikan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memperkenalkan prosedur operasi standard SOP khas bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Don Chini yang akan diadakan 4 Julai ini. Pengurusinya Azhar Azizan Harun berkata SOP itu bergantung kepada jenis PKP berkuat kuasa ketika itu. SPR akan memantau dan memuktamadkan keputusan pada tarikh yang terdekat. Ya, diandaikan PKPB kekal di kuat kuasa, maka ceramah tidak dibenarkan. Cuma berkempen melalui media masa, banting dan poster serta unit kempen bergerak. Pada masa ini, SOP tersebut sedang diteliti oleh pihak KKM dan seterusnya akan dimuktamadkan bagi tujuan pemakaiannya pada PRK kali ini. Di antara langkah kawalan yang dicadangkan oleh SPR ialah menghadkan jumlah maksimum hanya 400 orang daripada 600 orang pemilih sebelum ini bagi setiap satu saluran. Tarikh penamaan calon PRK Don Chini ditetapkan pada 20 Jun manakala tarikh mengundi awal 30 Jun. SPR menyasarkan 70% pengundi akan keluar mengundi. 113 pendatang asing tanpa izin parti ditahan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Selayang Baru. Kawasan yang digempur Jabatan Imigresen itu menjadi tumpuan tempat tinggal warga asing yang majoritinya bekerja di Pasar Borong Selayang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Khairul Zaimi Daud operasi bermula pukul 9 pagi semalam itu meliputi seluruh zon dalam kawasan Selayang Baru yang dikenakan PKPD. Mereka yang ditahan itu terdiri daripada warga negara Indonesia, Myanmar, India, Bangladesh, Pakistan dan Nepal. Keseluruhannya 1,683 orang warga asing diperiksa. Majoritinya etnik Rohingya yang juga pemegang kad UNHCR. Semua warga asing yang diperiksa dan parti yang ditahan disahkan negatif COVID-19. Sementara itu, PKPD di Selayang Baru telah ditamatkan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Kementerian Kesihatan telah selesai melakukan saringan terhadap semua penduduk di kawasan berkenaan. Kawasan-kawasan yang terlibat adalah Zon C, iaitu Jalan Besar Selayang Baru, Jalan 1 dan Jalan Indah 21. Selayang Baru, Gombak, Selangor. Yang keduanya Zon D, kawasan Zon D, Jalan 3, 5, 7 dan 9, Selayang Baru. Yang ketiga Zon E, Jalan 2, 4, 6 dan 8, Selayang Baru. Dan juga Zon F, Blok A, B dan C, Selayang Makmur. Semuanya di Gombak, Selangor. Beliau juga memaklumkan Jalan Pasar Pudu di Ibu Negara tidak dikenakan PKPD. Sebaliknya hanya kawalan secara pentadbiran bagi membolehkan ujian saringan pengesanan COVID-19 dijalankan. Dan ini pula amaran kepada individu yang melakukan perjalanan rentas negeri tanpa kebenaran. Ketika ini, sekatan jalan raya di Plaza Tol seluruh negara telah mula dilaksanakan. Yang curi-curi itu saya tak tahu betul ke tidak, kadang-kadang provokasi saja. Dan kalau boleh, kalau betul mereka curi-curi, ambil gambar mereka lah.
Macam dulu ada pernah yang selfie tu, silakan. Pihak polis pasti cari mereka. Semalam, 44 individu ditahan kerana melanggar SOP PKPP. Besok kembali. Individu yang masih berdegil dengan membawa golongan berisiko dijangkiti COVID-19 khususnya kanak-kanak dan warga mas ke tempat tumpuan awam boleh dikenakan tindakan undang-undang. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menegaskan tindakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 mungkin boleh diambil pihak berkuasa jika pendekatan memberi nasihat dilihat gagal. Ia katanya Kementerian Kesihatan menggunakan pendekatan menasihat. Jangan bawa golongan berisiko ke tempat awam termasuklah pusat beli belah dan hospital, melainkan ada janji temu. Sebelum ini, media melaporkan masih ramai individu membawa golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak dan warga mas ke tempat awam. 88 kes COVID-19 telah pulih dan dibenarkan discharge hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 5,439 atau 79.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Pada masa sama, tiada kematian baru dicatatkan. Sehingga 15 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 36 kes baru yang telah dilaporkan, di mana 28 kes adalah di kalangan bukan warga negara Malaysia. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,855 kes dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,304 kes. Sehingga kini, seramai 14 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 5 kes memerlukan bantuan pernafasan. Sementara itu, pangkalan data e-COVID dibangunkan bagi memastikan pengumpulan data dari lapangan dapat dijalankan dengan lebih berkesan, cepat dan tepat. Malaysia juga antara negara yang paling banyak menjalankan ujian saringan COVID-19 berbanding negara ASEAN lain. Tambahan pula, penyeragaman sistem data makmal daripada semua makmal COVID-19 iaitu makmal Kementerian Kesihatan Malaysia, makmal di universiti, MOSTI, Hospital Angkatan Tentera dan juga makmal swasta telah dipertingkatkan dengan menggunakan sistem informasi makmal kesihatan awam ataupun SIMKA. Sistem ini telah dibangunkan oleh Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan dan telah mula digunakan oleh kesemua makmal COVID-19 mulai pertengahan April 2020. Ini adalah merupakan satu pencapaian yang baik berbanding dengan sebelum ni, di mana data dari lampangan dan makmal telah dilaporkan secara manual. Dengan penggunaan sistem pengumpulan data terbaru, lebih 424,000 individu telah disaring. Daripada jumlah itu, 6,855 positif COVID-19, manakala selebihnya negatif. Kadar positif adalah 1.62% dan bilangan individu yang disaring sebanyak 13 orang bagi 1,000 populasi. Baik, berikut kami paparkan bilangan kes COVID-19 mengikut negeri. Sejak semalam, tular di media sosial kononnya Pasar Borong Batu Berendam ditutup akibat wabak COVID-19. Dan hari ini dakwaan itu dinafikan Kerajaan Melaka. Eskonnya Rahmat Mariman menegaskan hanya ruangan seorang pekerja pasar berkenaan yang disahkan positif COVID-19 sahaja yang ditutup selama 2 minggu. Beliau turut menafikan dakwaan kononnya saringan kesihatan dijalankan ke atas pengunjung pasar berkenaan. Sehubungan dengan itu, Pejabat Kesihatan Daerah Melaka Tengah telah melaksanakan tindakan
kawalan termasuk penutupan sementara ruang niaga terbabit bagi tujuan disinfeksi dan pemutusan rantaian jangkitan. Pihak MPSCJ juga akan melaksanakan kerja-kerja pembersihan selaras dengan penutupan rutin Pasar Borong pada 15 Mei 2020 iaitu hari ini. 326 pekerja di Pasar Borong itu telah membuat saringan. Seorang disahkan positif manakala 305 negatif. 20 lagi masih menunggu keputusan. Pernah dicemuh rakan kerana memilih kerjaya sebagai penjual ikan. Dua anak muda dari Kanga Perlis yang mempunyai kelulusan ijazah tidak pernah patah semangat. 3 tahun mengharungi pelbagai cabaran, kerjaya sebagai penjual ikan memberi pulangan agak lumayan dan kini mereka berhasrat untuk mengembangkan perniagaan ke Kedah dan Pulau Pinang. Pada mulanya, Muhammad Adli Adam lulusan ijazah dalam bidang kaunseling dan Ahmad Syahir Osman lulusan ijazah kejuruteraan kuasa elektrik hanya mahu memenuhi masa lapang sementara menunggu panggilan kerja selepas tamat belajar. Berbekalkan modal RM10,000 yang dipinjam daripada kenalan rapat mereka. Pemuda berusia 29 tahun ini memulakan perniagaan menjual ikan segar dengan membekalkannya kepada restoran, pengusaha kantin sekolah dan peniaga kedai makan di sekitar Perlis. Ini memang apa orang kata peniaga-peniaga ikan ni dia tumbuh macam cendawan lah ni. Lepas tu kami pun gunakan macam mana kita nak cakap, kita nak pasalkan benda tu nak fight dengan orang lain, kita cari ikan yang segar, pastikan ikan tu segar. Kalau contoh orang lain, dia orang ambil ikan tu sehari sebelum, esok pagi dia orang boleh meniaga jual dah pukul 7, pukul 8 pagi. Jadinya kami ni kami tak start pagi sebab pagi baru kami ambil ikan, tengah hari kita start je. So ikan tu fresh. Masih bersama berita perdana. Disiplin yang tinggi dalam diri adalah kunci utama kejayaan legenda hoki negara Dato' N. Sri Shanmuganathan. Jelas beliau, pengalaman pertama di pentas Olimpik 1968 Mexico telah mengajarnya tentang disiplin diri, seterusnya menjadi azimat sehingga diangkat selaku ketua pasukan dalam 2 saingan Olimpik berikutnya. Ya, Dato' N. Sri Shanmuganathan menerusi laman web Konfederasi Hoki Malaysia MHC berkata beliau berkecimpung dengan sukan itu pada 1961 dan mendapat panggilan untuk menyertai pasukan kebangsaan pada penghujung 1967. Beliau membuat penampilan pertama bersama Malaysia pada tahun berikutnya ketika menyertai kejohanan hoki antarabangsa Lahore. Mengimbas kembali kenangan tersebut, Dato' N. Sri Shanmuganathan berkata ketika membuat keputusan untuk mengubah posisi daripada seorang penyerang kepada pemain pertahanan, beliau berpegang kepada prinsip apabila kita berusaha untuk mempelajari sesuatu yang baru, kita perlu bersedia dengan perubahan itu. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-73 hari ini, terus menerima ucapan daripada rakyat Malaysia di pelbagai platform, terutamanya di media sosial. Betul, mesej kreatif netizen jelas mencerminkan Tan Sri Muhyiddin sebagai pemimpin yang disenangi rakyat. Tan Sri Muhyiddin dilahirkan pada 15 Mei 1947. Ya, selamat hari ulang tahun daripada kami di RTM. Berita perdana edisi Jumaat 15 Mei berakhir di sini. Biasakan diri dengan norma baru, amalkan kawalan kendiri serta patuhi PKPB bersyarat. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera, jumpa lagi.